Bertemu kembali, Kementerian Kesihatan mengesahkan kes taun atau kolera yang dikesan di daerah Petaling, Selangor, di mana dalam kenyataan akhbar dalam satu kenyataan yang baru diumumkan ataupun diedarkan sebentar tadi, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman mengatakan bahawa kes tersebut melibatkan seorang wanita warga negara berusia 56 tahun berlaku pada 21 Oktober lalu. Semua kontak rapat telah disaring termasuk pengendali makanan yang terlibat dan jelas beliau lagi, pesakit bagaimanapun sudah pulih sepenuhnya setelah mendapat rawatan dan setakat ini tiada kes baru yang diterima oleh Jabatan Kesihatan. Untuk mengulas lanjut mengenai jangkitan ini dan bagaimana langkah pengawalan awal perlu diambil, saya bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, Profesor Madar Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan kami. Generasi pasca kemerdekaan ataupun generasi baru mungkin sedikit asing dengan wabak taun. Dan ini boleh dikatakan satu perkara yang sudah diatasi sejak sekian lama. Apabila berlaku jangkitan, walaupun satu jangkitan di daerah Petaling ini, apa yang kita boleh katakan dan boleh kita fahami secara mudahnya terlebih dahulu mengenai wabak ataupun penyakit taun ini? Okey, Zul, seperti yang kita faham, kolera ni adalah salah satu wabak penyakit yang tertua, antara yang tertua yang dicatatkan dalam sejarah. Dan taun ataupun kolera ni boleh menyebabkan cirit-berit yang teruk dan akhirnya menyebabkan kematian. Ia boleh berlaku dalam masa yang singkat. Sebab itu kita apabila satu kes dilaporkan, kita perlu buat kawalan wabak untuk mengekang daripada tahun ini melibatkan jumlah pesakit yang ramai hingga mengorbankan banyak nyawa. Hmm. Mungkin kita dapat fahami kalau dilihat kepada kenyataan yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, mereka masih lagi menyiasat punca jangkitan. Mungkin kita dapat fahami dalam aspek kesihatan awam bagaimana mengenal pasti punca jangkitan dan juga bagaimana kita memastikan kalau dalam COVID itu contact tracing dan sebagainya, Doktor. Kalau kita dapat fahami dalam kes taun dan juga kolera ini. Okey, pertamanya penyakit ini disebabkan oleh bakteria, nama dia Vibrio cholera. Dia merebak melalui pengambilan makanan ataupun minuman yang tercemar dengan najis ataupun muntah orang yang dijangkiti. Maksudnya sebelum warga Malaysia tersebut yang katakan dilaporkan di daerah Petaling tersebut kena, ada orang lain yang telah kena, lepas tu menyebabkan dia boleh mendapat jangkitan. Jadi apabila orang yang terkena tersebut dia buang air ataupun muntah dan najis ataupun muntah ini mencemari makanan ataupun minuman. Okey, dengan cara air itu tidak dimasak. Kalau air itu dimasak dengan sempurna, kebiasaannya kuman tersebut mati ataupun makanan tersebut tidak dimasak dengan sempurna. Itu menyebabkan berlakunya pencemaran makanan. Dan kadang-kadang daripada tangan yang tidak dibasuh oleh pengendali makanan, baik di rumah maupun di kedai dan sebagainya, boleh merebakkan penyakit apabila menyentuh makanan ataupun minuman dan orang lain minum. Doktor, kes dikesan di daerah Petaling dan kita kalau secara perbandingan ataupun secara anggapannya bahawa ini adalah kawasan yang sudah mendapat akses air bersih, daripada segi infrastrukturnya sudah lengkap, tidaklah seperti dahulu. Justru dalam aspek kehidupan moden pada hari ini, mengapa dan juga apa risiko-risiko yang mendedahkan kepada penularan kes taun ataupun kolera ini? Di mana kita mencari punca dan juga mencari sebabnya? Kerana kalau dahulunya sumber air itu mungkin sumber air bersih secara terbuka, tetapi kini dengan sistem air yang lebih sistematik, sepatutnya itu tidak wujud lagi. Pada pandangan doktor dan bagaimana kita dapat fahami situasi itu? Okey, biasanya tahun ini boleh berlaku dalam kalangan penempatan penduduk yang tinggi, itu yang pertama. Yang keduanya ialah apabila makanan ataupun minuman itu tidak disiapkan ataupun dimasak dengan sempurna dan berlaku pencemaran. Dikala daripada makanan itu dibuat hinggalah makanan itu dimakan. Okey. Dalam aspek kehidupan moden, macam Zul cakap tadi, betul lah, sekarang ni air sumber terawat dan sebagainya, tetapi kalau kita tengok banyak lagi makanan yang disediakan terutamanya oleh gerai-gerai, oleh tempat-tempat yang kurang mempunyai akses kepada air yang mengalir. Maksudnya kalau kita makan di tempat-tempat yang berstatus restoran dan sebagainya, memang ada
ada undang-undang yang memerlukan bahawa air itu adalah air daripada sumber paip utama dan air adalah air yang mengalir dan sebagainya. Tapi kalau kita beli makanan daripada tempat-tempat yang sebegini kan, dia akan menyebabkan status kebersihan makanan itu diragukan. Sebab kadang-kadang kan untuk ambil duit tangan yang sama juga yang menyediakan makanan tidak ada basuhan di antaranya. Dan kalau lebih buruk lagi kalau kita membeli daripada penjual-penjual yang tidak berdaftar. Maksudnya tidak berdaftar, yang pertamanya mereka ini tidak menjalani kursus penyediaan makanan. Jadi mungkin ada antara mereka yang tidak tahu cara penyediaan makanan yang betul, bersih dan sempurna. Ini akan memburukkan lagi keadaan. Yang kita paling takut sebenarnya kolera ni boleh menyebabkan kematian akibat air yang dikeluarkan dengan banyaknya. Sebab kolera ni merangsang usus menghasilkan banyak air daripada dalam badan akan terhasil dan terbuang dengan banyaknya. Bahkan dalam masa 3 jam daripada jangkitan pun ada pesakit yang boleh meninggal dunia. Dan berita baiknya ialah sebenarnya ramai juga pesakit yang tidak mempunyai gejala, tetapi yang tidak mempunyai gejala ini masih boleh merebakkan kepada orang lain. Yang itu yang kita takut, disebabkan itulah contact tracing dibuat di antara cara petugas kesihatan melakukan kawalan di lapangan, siasatan di lapangan, dia menemubual pesakit, keluarga pesakit, kontak rapat secara khusus tentang khususnya makanan yang diambil sepanjang 5 hari sebelum jatuh sakit. Sebab kalau kita nak tahu, tempoh pengeraman dia boleh berlaku sehingga beberapa hari selepas mendapat jangkitan, sehingga 5 hari itu, daripada beberapa jam hingga 5 hari boleh berlaku. Jadi sebab itu ditanya makanan yang diambil, di mana diambil dan sebagainya, dan pengendali makanan tersebut sepanjang 5 hari dia jatuh sakit pun ditemu ramah juga. Selain daripada itu, sampel air dalam dan kawasan sekitar rumah, daripada bekas makanan, minuman, paip, longkang, tandas juga turut diambil untuk dihantar ke makmal. Dan sampel-sampel najis, sampel najis akan diambil di kalangan pesakit dan juga kontak rapat pesakit dan pengendali makanan yang menyediakan makanan untuk pesakit. Doktor, soalan terakhir saya, adakah kita perlu panik? Dan apa langkah kendiri yang kita boleh lakukan untuk memastikan tidak menjadi ataupun dapat mengawal ataupun menghapuskan juga kes kolera ini? Sekiranya kita memang selalu mengamalkan pemakanan ataupun makan makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, contohnya kadang-kadang makanan laut tak dimasak dengan sempurna, ataupun kita biasa minum air yang tidak dimasak dengan sempurna. Kita tak tahu pun air yang kita beli itu macam mana cara masak, ataupun air sejuk, ais yang campurkan itu adakah dimasak dengan sempurna ataupun tidak. Jadi itu kita patut bimbang. Sekiranya masakan dan minuman itu kita sediakan sendiri, kita masak dengan sempurna, tidak perlu terlampau bimbang. Tetapi sekiranya ada gejala, hendaklah mendapatkan rawatan dengan segera. Muntah-muntah, cerit-berit, demam, itu kena pergi dapatkan rawatan dengan segera. Okey, terima kasih Profesor Madar Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani, pakar perubatan kesihatan awam. Kita berbincang mengenai kes kolera yang dikesan, satu kes dikesan di daerah Petaling.